Assalamualaikum. Hai. Okey, video kali ni saya akan explain untuk chapter 5 iaitu sampling distribution. Okey. Sampling distribution of a statistic is a probability distribution based on a large number of sample of size n from a given population. Dia adalah probability distribution based on number of sample, large number of sample daripada population. Okay. Contohnya, a large tank of fish from hatchery is being delivered to the lake. Okay. So we want to know the average length of the fish in the tank. Okay. So dia ada satu sekumpulan ikan yang sangat banyak, dia pindahkan ke dalam kolam. Okay. Kemudian dia nak cari average length of the fish. Okay, average panjang ikan yang ada dalam tank tadi tu, yang dia dah transfer pada dalam kolam tu tadi. Okay, instead of measuring all of the fish, okay, we randomly sample 20 fish and use the sample mean to estimate the population mean. Okay, maksudnya dia nak cari average length of fish. Kita tahu nak cari average, kita kena ambil satu-satu set ikan tu, cari dia punya length dia, tambahkan semua, tu bahagi kan. Tapi disebabkan dia sangat banyak ikan dalam kolam tersebut, so dia cuma ambil sampel sahaja secara random. Okay, dia ambil 20 ikan secara random, kemudian dia calculate mean based on 20 ikan tadi. So daripada value yang kita dapat mean tadi tu, kita boleh estimate population mean. Okay, alright. Okay, sekarang ni consider dia kata consider dia ambil 1000 random sample of size 20. Okay, contoh ni lah dalam satu kolam tu dia ada banyak ikan. Okay, dia ada banyak ikan. Okay, kemudian dia ambil sampel 20. Ini sampel pertama. Kemudian dia ambil sampel kedua, sampel ketiga, sampel keempat. So setiap sampel ni ada 20 ikan, 20 ikan, 20 ikan, ada banyak lah. Okay, right. Okay, so consider dia ambil 1000 sampel means. Okay, cuma maksudnya dia ambil 20 ikan ni, sampel 1, sampel 2 ni sebanyak 1000 sampel. Okay, dia ada banyak lagi lah. Okay, kemudian dia calculate dia punya mean untuk setiap sampel ni. Ini mean untuk sampel 1, mean untuk sampel 2, mean untuk sampel 3 dan seterusnya. And then nilai dia tu, value dia tu, dia buat histogram. So daripada histogram tu nanti kita boleh nampak dia punya distribution dia macam mana. Okay, kita boleh nampak dia punya bentuk dia macam mana, distribution dia. Right, histogram kan dia macam ni kan. Okay. Okay. Okay, macam ni. So daripada nilai-nilai sampel tadi dia buat histogram. So daripada histogram nanti dia boleh tengok, oh distribution dia macam mana, ada bentuk distribution itulah. Okay, so distribution ni lah kita panggil sebagai sampling distribution of the sample mean. Right. Okay. Okay, mean and standard deviation of sample mean. Right. So kita nak estimate, kita nak cari mean untuk population, tapi sebabkan population sangat banyak, so kita cuma ambil mean untuk sample saja. So daripada mean sample tu lah kita akan estimate mean population. Okay. Alright. Imagine okay, bila dia ambil sampel mean, okay, sampel mean tadi, ni mean 1, mean 2, okay, ini adalah, let's see, ini adalah mean 1, ini adalah mean 2, ini adalah mean 3 dan seterusnya lah. Okay, so setiap satu sampel mean tadi dia tak akan dapat value yang sama, dia akan dapat different value.
Okay, value yang berbeza-beza. That's why dia kata we will likely get a different value of x bar each time. Okay, setiap kali kita ambil sampel, kita kira mean, dan mean dia akan berbeza-beza. Okay, so bila mean dia berubah-ubah, value dia tu value mean tu berubah-ubah, then kita boleh kata sampel mean x bar ni tadi ni adalah random variable. Okay, sebelum ni kita tahu random variable tu kita adalah x kan. Random variable tu maksudnya variable yang dia punya value tu berbeza-beza secara random dan ada banyak value. Okay, possible value untuk x. Itu adalah random variable. Sekarang ni kita tahu x bar kita ni value dia berubah-ubah each time kita ambil sampel. Dan kita boleh kata x bar kita tu adalah random variable. Okay, it varies from sample to sample. Okay, so bila dia random variable, then kita boleh cari dia punya mean dan juga dia punya variance dia ataupun standard deviation dia. Okay, so bila dia random variable, then kita boleh cari dia punya mean and standard deviation. Okay, the random variable x bar has a mean. Okay, so x bar ni dia akan ada mean, iaitu mean untuk x bar, dan juga dia akan ada standard deviation untuk x bar. Okay, sekarang ni dah tak ada dah x. Alright, sekarang ni kita punya random variable kita adalah x bar, iaitu sampel mean. Okay, ini adalah mean untuk x bar, ini adalah standard deviation untuk x bar. Okay, contohnya, tengok apa contoh Okay, a rowing team consists of 4 rowers who weigh 152, 156, 160 and 164 pounds. Okay, dia kata dia ada berat 4 rowers ni, ada 4 ni. Okay, find all possible random sample with replacement of size 2. Dia kata cari all possible random sample with replacement of size 2. Maknanya dia punya sampel dia size 2 with replacement. Jadi dia suruh cari possible random sample and then compute the sample mean for each one. Okay, so kita ada 152, 156, 160 dan juga 164. Alright, ini kita kata sebagai population. Okay, let's say ini adalah population dia. So dia nak cari sampel, ambil sampel size 2. Okay, with replacement. So sampel tu maksudnya mungkin dia ambil sampel size 2 tu, mungkin dia ambil yang berat 152 dengan 152. Okay, 152, 152, 152 dengan 156, 152 dengan 160, 152 dengan 164. Okay, 156 dengan 152, 156, 156, 156, 160, 156, 164. Ni macam tree diagram lah. Okay, kalau awak buat tree diagram pun awak ada 1, 5, 2, 1, 5, 6, 1, 6, 0, 1, 6, 4. So setiap satunya ada 4. Okay, alright, dia nak size 2 je kan. Okay, awak listkan semua sampel tadi. Okay, so nak akan dapat sampel lah. Alright, ini adalah possible random sample. Kemudian awak calculate dia punya mean dia. Mean untuk setiap sampel. Maksudnya sampel pertama 152 dengan 152. So mean dia adalah 152. Ni tambah ni bahagi dengan 2. Kemudian 152 tambah 156 ni. Okay, cari dia punya mean dia 152 tambah 156. Kemudian bahagi dengan 2, awak akan dapat 154. Awak cari semua sampel mean ni tadi. Okay, kalau awak tengok dia punya sampel mean dia berbeza-beza. Okay, alright. So daripada sini, since dia adalah distribution, then kita boleh carilah dia punya probability distribution function. Okay, PDF dia.
Sama macam yang case discrete tu jugalah. Okay. Cuma ini adalah kita buat PDF untuk X bar. Ini adalah X bar. Sample mean tadi ni. X bar kan mean kan? Average kan? So ini adalah X bar. Ini value untuk X bar. Alright. So X bar kita ada, kalau tengok semua kali 152, 154, 156, 158, 5456 dah ada, 160, 162, 164. Kemudian cari dia punya probability dia. Kalau tengok probability dia semua sekali ada 16 kan? Macam biasalah. So 152 cuma satu sahaja. So 1 per 16. 154 ni ada 2. Okay, so 2 per 16. Alright. 156 ada 3. Yang ni dengan yang ni. So 3 per 16. Okay. Buat semua ni sampai 164. Make sure bila tambah semua awak akan dapat 1. Okay. So ini adalah dia punya PDF dia. Okay. Ini sama je macam chapter yang sebelum ni, chapter 3 ni random variable. Cuma dalam chapter 3 awak punya random variable awak adalah X. Ini kita punya random variable kita adalah X bar. Okay, X bar ni. So bila dah ada PDF, kita boleh cari dia punya mean dan juga standard deviation. Cara dia sama saja. Formula dia sama saja. Okay. Untuk cari EX bar ni, okay, summation of X bar darab dengan probability of X bar ni tadi. Yang atas darab dengan bawah, kemudian tambahkan semua. Tambah, yang ni darab ni, tambah ni darab ini, tambah ini darab ini dan seterusnya lah. Dan awak akan dapat 158. Kemudian awak cari dia punya variance. Variance awak tahu formula dia EX square tolak EX square kan? Okay. Awak tahu formula untuk variance. Kalau sebelum ni adalah EX square minus EX ni tadi, mean ni tadi, awak squarekan semua sekali. So, kalau case ni, X kita adalah sample mean. So, EX bar square dengan EX bar awak squarekan dia. EX bar ni awak dah cari tadi. So cari EX bar square ni samalah. Yang ini squarekan darab dengan 1 per 16. Kemudian tambahkan semua sekali tu, dah awak akan dapat 24974. And then dia punya variance dah awak akan tolakkan dahulu dengan yang ni kuasa 2. Awak akan dapat 10. Okay. Kemudian standard deviation awak just square rootkan saja 10 ni jadi square root 10. Okey, ini adalah untuk X bar. X bar kita adalah random variable. Okey. Okey. Sekarang ni ini kita cari dia punya mean untuk based on sample Sekarang ni kita balik pada yang asal. Let's say kita punya X kita. Okay. Kita cari mean based on population ni tadi. Okay. So ini kita punya X kita. X kita kan 152, 156, 160, 164. Okay. Ini sama macam chapter 3 lah. Random variable macam biasa tu. So, kita buat dia punya PDF dia. Okay. Value of X dia ada 4 je kan? Okay, probability untuk dapat 152 adalah 1 per 4. Ini pun 1 per 4, 1 per 4, 1 per 4. Tambah semua akan dapat 1. Okay, ini dia punya PDF. Ini yang untuk population X. Beza dengan yang tadi ni. Yang tadi ni adalah X bar. Ini value untuk X bar, di mana awak ambil sampel size 2 dan awak cari dia punya X bar dia setiap satu. Okay. Yang ni kita based on population. Okay.
Kemudian daripada PDF ni kita cari dia punya mean dan juga standard deviation. Cara sama je. Untuk cari EX dia, okey, 152 darab 1/4 tambah 156 darab 1/4, 160 darab 1/4. Yang ni darab ni tambahkan semua. Then awak boleh kira sendiri nantilah. Awak akan dapat 158. Okey. Kemudian awak cari variance X. Untuk cari variance X, awak perlukan EX square. So, EX square samalah. Yang ini, atas ni, X ni kuasakan 2 darab dengan 1/4. Kemudian ini kuasakan 2 darab dengan 1/4. Buat semua sekali and then awak tambahkan semua. Awak akan dapat 24984. Awak boleh try kira dekat rumah ya. Try kira sendiri. Okay, then variant X ni awak akan dapat yang ini 24984 ni tolak dengan 158 kuasa 2. Then awak akan dapat 20. So standard deviation dia adalah square root 20. Okay. So mean untuk X kita population mean X kita adalah 158. Standard deviation of X kita adalah square root 20. Yang ni pula tadi, mean untuk X bar kita adalah 158. Standard deviation of X bar kita adalah square root 10. Okay. Alright, ini dah kira lah. Saya dah kira tadi tu. Okay, ini untuk population yang tadi. Okay, so daripada sini, okay, ini tadi mu kita tulis balik mu untuk S bar tadi awak dapat 158 juga. Standard deviation untuk S bar tadi awak dapat square root 10. Okay. Yang atas ni based on sample. Yang bawah ni adalah population. Okay, tengok yang sini saja. Okay. Right. Daripada sini kita boleh nampak mean of the sample mean X bar, sample mean X bar ni sama exactly the mean of the population. Okay, mean untuk X bar ni sama dengan mean population. Okay, dia sama. Okay. Kemudian standard deviation untuk X bar ni tadi, okay, sama juga dengan standard deviation untuk population ni bahagi dengan square root of sample size. Tadi kita ambil sample size kita kan 2 kan. Okay. So square root 20 bagi square root 2 awak akan dapat square root 10. Okay, ini yang dia notice lah. Jadi keluarlah satu definition seperti di bawah, yang mana kita boleh kata mu X bar sama dengan mu, dan juga standard deviation untuk X bar ni tadi sama juga dengan standard deviation bahagi dengan square root n. Okay. So itu adalah mean and standard deviation of sample mean X bar. Jangan confuse antara X bar dengan X. Sekarang ni X bar kita adalah sebagai random variable. Okay. So bila dah macam ni, okay, mula ni tadi kan kita boleh kata X tadi kan mula-mula dia ada normal. Bila ada mean dengan deviation okay, sebab apa kita kasi normal? Okay, data kita ni bila kita ambil data kita large, okay, data kita makin lama makin besar, makin banyak, okay, dia punya distribution tu akan jadi almost to normal, approximate to normal. Okay. Biasanya dalam real life kita, data kita adalah data normal. So bila kita ambil sampel dan sampel kita besar, okay, so dia akan menghampiri normal. That's why kita assume dia adalah normal. Sampel mean kita ni adalah normal. So bila normal, kita tahu dia ada mean dengan standard deviation. Okay, so asalnya kita tahu kalau random variable X kita ada normal,
mu dengan variance. Okay. Alright. So, sekarang ni bila kita kata x bar, kita nak cari x bar pun approximately to normal. Okay. X bar having normal sama juga dengan mu x bar dengan standard deviation of x bar. Okay. Dan juga setelah kita buat uji kaji yang based on example tadi tu, kita dapat tahu, kita come out with the formula ni. Then kita boleh juga tulis x bar having normal distribution with parameter. So kita tahu mu x bar ni sama juga dengan mu kan. Then sama juga dengan mu. Okay. Standard deviation adalah standard deviation bagi square root n. Ini standard deviation. Kalau variance kena kuasa 2 kan. Okay. Kalau variance awak kuasakan 2. Ya. So dia akan jadi variance over square root n kuasa 2 tinggal n. Okay. So variance over n. Okay, daripada sini tadi ni boleh juga tulis dalam bentuk macam ni. Sebab kita tahu mu x bar sama juga dengan mu population. Variance untuk x bar sama juga dengan variance over n. Okay. Tengok pada example 4.2. Alright. Mean and standard deviation of the tax value of all vehicle registered in a certain state are mu 13,525 and standard deviation 4,180. Okay, 4,180. Suppose random sample of size 100 are drawn from the population of vehicles. What are the mean of x bar and standard deviation of x bar of the sample mean ni tadi? Okay, tengok Okay, untuk chapter ni awak kena tahu bezakan mean dan standard deviation dia bagi tu, itu adalah mean population ke ataupun mean sample. Itu adalah standard deviation untuk population ke ataupun itu adalah standard deviation untuk sample. Macam mana nak tahu? Tengok pada ayat dia. Okay. Kalau population maksudnya all, semua sekali data. Kalau sample dia ambil sikit saja daripada data population tadi. Okay. Dia kata mean dan standard deviation of the tax value untuk all vehicles registered. All vehicle maksudnya semua vehicles. Okay. Dia bagi tahu ni. Jadi bila kata all vehicles in a certain state are mu and sigma ni full stop. Jadi maksudnya bila kata all ni, all vehicle ni, ayat ni adalah ayat pasal population. So daripada first ayat ni sampailah full stop ni, maksudnya dia cerita pasal population. Jadi automatically mu ni adalah mu population, standard deviation ni adalah standard deviation untuk population. Okay. Kemudian tengok ayat kedua. Suppose random sample of size 100 are drawn from the population. So dia kata dia drawn sample. Okay, dia ambil sample size 100. Maksudnya dia ambil 100 data daripada population tu. Itu maksudnya size 100. Then itu adalah sample size. And dia adalah 100. Okay. And tu ada sample size Okay. Soalan dia suruh cari mean x bar dan juga standard deviation of x bar. Okay. So, macam mana nak cari mean dengan standard deviation? Macam yang atas saya tu, ada data. Ada data dia yang example 4.1 tadi tu dia ada data. Dan kita boleh carilah mean untuk x bar, standard deviation untuk x bar. Kita boleh buat PDF dia. Sekarang ni yang ni dia cuma bagi data mu dengan standard deviation population saja. So, back to yang definition tadi tu, kita come up with the formula ni kan. Okay. Kita tahu mu x bar
sama juga dengan mean population. Mean population kita tahu kan 13,525. So sama juga dengan 13,525. Settle. Kemudian dia cari standard deviation of X bar. Standard deviation of X bar kita tahu sama juga dengan standard deviation bahagi dengan square root n. So standard deviation population ni adalah 4180 bahagi square root yang kita adalah 100. Dan awak akan dapat 418. Itu sahaja. Tak perlu data pun tak apa sebab kita dah tahu mean dengan standard deviation untuk population. So dia memudahkan kita lah. Okay. Okay. Alright, itu sahaja untuk sampel mean dan standard deviation of sample. So untuk chapter ni kita akan cover untuk mean saja. Maksud kita nak cari sampling untuk mean sahaja, X bar saja. Jadi banyak kita boleh cari sampling division untuk variance, okay, untuk proportion. Tapi untuk yang ini kita cuma cover untuk mean sahaja. Alright. So untuk next video saya akan explainkan tentang sampling distribution for mean. Sampling distribution for mean ni kita ada dua. Satu single mean, satu lagi adalah difference of two mean. Okay? Alright, thank you.